Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita di dalam slot Tazkirah Ramadan Politeknik Sultan Idris Shah tahun 2024. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah pada kali ini saya akan kongsikan satu tajuk berkaitan dengan meninggalkan puasa setahun yang lepas. Apakah yang kita tahu tentang sekiranya seorang meninggalkan puasa pada setahun yang lepas? Maksudnya bila masuk Ramadan yang berikutnya, dia masih lagi belum menggantikan puasa yang telah ditinggalkan. Hadirin yang dimuliakan sekalian, saya akan terangkan apakah yang dimaksudkan dengan fidyah. Fidyah ialah denda yang dikenakan ke atas Muslim yang telah baligh, yang mana dia telah meninggalkan puasa setahun yang lepas dan masih belum menggantikan puasa pada tahun semasa dan telah masuk tahun berikutnya. Jadi apabila tibanya Ramadan pada tahun berikutnya, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah disebabkan dia tidak menggantikan puasa disebabkan oleh keuzuran ataupun sebab-sebab tertentu dan sengaja melewatkan untuk qada puasa tersebut. Seterusnya kita akan tengok apa itu hukum fidyah. Hukum membayar fidyah ialah diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah meninggalkan puasa wajibnya sekiranya terdapat darurat ataupun sekiranya dia terlewat untuk mengqadakan puasa tersebut. Jadi dia perlu membayar fidyah atas berapa hari yang telah puasa yang telah ditinggalkan tersebut. Jadi firman Allah, saya kongsikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Okey, di dalam ayat surah Al-Baqarah ini Allah menyebutkan bahawa puasa ini adalah suatu kewajipan yang telah ditentukan pada hari-hari yang tertentu, iaitu hanya pada bulan Ramadan. Jadi barang siapa di antara kamu ada yang dalam perjalanan ataupun dalam permusafiran ataupun dia dalam keadaan yang sakit, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak mana hari yang ditinggalkan, iaitu gantikan puasa tersebut pada hari lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat ataupun orang yang tidak mampu, orang yang uzur untuk menggantikan puasa tersebut untuk membayar fidyah, iaitu dengan memberi makan orang miskin. Dan barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi di dalam ayat ini Allah telah menjelaskan kepada kita bahawa sesiapa yang dalam keadaan permusafiran ataupun yang sedang bermusafir ataupun dia dalam keadaan yang sakit, yang tidak mampu untuk berpuasa ataupun tidak mampu untuk menggantikan puasa tersebut pada hari yang lain, maka dia akan dikenakan fidyah. Jadi kalau seorang musafir, dia boleh menggantikan puasa tersebut pada hari yang lain, tetapi sekiranya kalau dalam keadaan seorang yang sakit terlantar ataupun sakit yang tiada ada harapan untuk sembuh, maka dia diwajibkan untuk membayar fidyah dan tidak perlu menggantikan puasa tersebut. Saya nak kongsikan juga hadis tentang kewajipan untuk membayar fidyah yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskinan." Yang mana hadis ini menyebutkan bahawa sesiapa yang mati sedangkan dia masih mempunyai puasa Ramadan, hendaklah diberi makan seorang miskin bagi setiap hari yang ditinggalkan. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan daripada At-Tirmizi. Jadi dalam hadis ini kita dapat fahami bahawa sekiranya seorang tersebut telah meninggal dunia, maka menjadi kewajipan kepada ahli warisnya untuk membayar fidyah bagi pihak arwah si mati. Jadi dalam hadis ini dapat kita melihat dengan jelas tentang kewajipan untuk membayar fidyah bagi orang yang telah meninggal dunia yang perlu dilaksanakan oleh ahli waris yang masih tinggal. Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor kali kelima pada tahun 2020 telah memutuskan bahawa kadar fidyah yang dikenakan kepada setiap individu adalah berbeza mengikut beras yang digunakan. Jadi di dalam mesyuarat majlis fatwa ini menyebutkan ada kadar dikenakan sebanyak RM2, ada sebanyak RM4 dan juga ada sebanyak RM6 dikenakan mengikut beras-beras yang tertentu. Seterusnya saya akan kongsikan siapakah orang yang perlu ataupun wajib untuk membayar fidyah ini.
Okey, yang pertama ialah orang yang mempunyai keuzuran yang tidak mampu untuk berpuasa. Jadi pada untuk individu yang tidak mampu berpuasa ni adalah contohnya seperti seorang warga emas yang telah uzur dan tidak mampu untuk berpuasa, ataupun seorang individu yang sakit terlantar yang tidak mampu untuk menggantikan puasa tersebut, tidak mampu untuk berpuasa, dan juga sama ada orang dalam keadaan koma. Mereka ini adalah golongan-golongan yang tidak mampu untuk berpuasa dan mereka hanya diwajibkan untuk membayar fidyah sahaja. Contohnya kita tengok situasi sebagai contoh Encik Ahmad pengidap sebab penyakit diabetes. Jadi dia telah menjalani rawatan dialisis sepanjang Ramadan dan dia tidak mampu untuk berpuasa walaupun sehari. Jadi bila kita tengok dekat sini, apa yang dia perlu buat adalah dia perlu membayar kadar fidyah mengikut hari yang telah ditinggalkan, hari puasa yang telah ditinggalkan tersebut. Contohnya kalau kadar fidyah yang perlu dibayar adalah RM2, dia kena darab dengan 30 hari puasa yang telah ditinggalkan. Jadi dia perlu membayar sebanyak RM60 sebagai kadar fidyah. Yang kedua, contoh yang kedua saya berikan ialah perempuan yang mengandung ataupun perempuan yang menyusukan anaknya, yang khawatir ataupun dia bimbang keselamatan tentang bayi yang dikandungnya ataupun bayi yang sedang disusukan. Jadi dalam keadaan ini, wanita ini diwajibkan untuk menggantikan puasa tersebut dan juga membayar fidyah. Sebab apa? Sebab dia bimbang keselamatan bayinya. Sama ada dia takut mengalami bayi dalam kandungannya mengalami masalah dan sebagainya, ataupun bayi yang disusukan mengalami kekurangan nutrisi dan sebagainya. Jadi dia perlu membayar fidyah dan menggantikan puasa tersebut mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan. Yang seterusnya, contoh yang ketiga yang saya akan sebutkan di sini ialah seorang perempuan yang mengandung dan juga menyusukan bayi juga, tetapi dia risau akan keselamatan dirinya. Contohnya, kadang-kadang ada perempuan mengandung yang mengalami alahan yang terlalu teruk yang menyebabkan keadaan dirinya dalam keadaan yang tidak stabil untuk dia berpuasa, maka dia dibolehkan untuk berbuka puasa. Ataupun dalam keadaan perempuan yang menyusukan anak yang bimbang keselamatan dirinya, maka dia dibenarkan untuk berbuka puasa, untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Dan dia golongan dua individu ini adalah tidak diwajibkan untuk membayar fidyah. Cukup hanya sekadar menggantikan puasa mengikut bilangan hari yang telah ditinggalkan. Tetapi sekiranya bila telah masuk Ramadan yang berikutnya dan masih lagi belum menggantikan puasa tersebut, barulah dia dikenakan fidyah disebabkan kelewatan dia menggantikan puasa tersebut. Yang seterusnya, iaitu yang keempat pula, adalah orang yang telah meninggal dunia. Jadi apa yang perlu kita lakukan sebagai ahli waris sekiranya ada dalam family kita, dalam keluarga kita yang dalam keadaan sakit terlantar ataupun dalam keadaan yang uzur, yang tidak mampu berpuasa dan akhirnya mereka meninggal dunia. Jadi sekiranya terdapat dalam kalangan ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia dan sebelum itu dia telah sakit terlantar ataupun sakit yang tidak boleh berpuasa, peranan kita sebagai ahli keluarga ataupun ahli waris yang ditinggalkan adalah untuk melihat semula berapa hari puasa yang telah ditinggalkan oleh arwah si mati. Jadi dengan cara tersebut kita dapat mengetahui berapakah kadar fidyah yang perlu kita bayar bagi pihak si mati sebelum urusan faraid dijalankan. Jadi inilah peranan sebenar ahli waris. Dan seterusnya adalah yang kelima, iaitu yang terakhir, contoh yang saya akan berikan ialah orang yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan. Jadi dalam situasi ini contohnya kita lihat kadang-kadang ada dalam kalangan kita, terutamanya kaum hawa ataupun kaum wanita yang telah meninggalkan puasa pada bulan Ramadan disebabkan oleh kedatangan haid, maka kita perlu segera untuk menggantikan puasa tersebut ataupun mengqadakkan puasa tersebut. Tetapi jangan kita melewat-lewatkan untuk menggantikan puasa itu disebabkan kita takut masuk Ramadan seterusnya kita tidak sempat untuk menggantikan puasa tersebut. Jadi dengan sebab dia lewat untuk menggantikan setelah masuknya Ramadan berikutnya, maka dia dikenakan untuk membayar fidyah. Jadi contohnya pada tahun lepas kita dah cuti selama 7 hari ataupun kedatangan haid selama 7 hari dan kita telah menggantikan puasa tersebut sebanyak 5 hari, masih berbaki 2 hari yang kita tidak sempat ganti, dah masuk Ramadan pada tahun ini. Maka kita kena bayar fidyah bagi jumlah hari yang telah ditinggalkan, iaitu sebanyak 2 hari tersebut. Jadi ini adalah beberapa contoh yang dapat saya berikan kenapa ataupun siapa golongan yang perlu untuk membayar fidyah tersebut.
Seterusnya, saya nak kongsikan juga berdasarkan hasil mesyuarat Jawatankuasa Fatwa Negeri Selangor Bilangan 1 2001 menyebutkan bahawa harus kita menggunakan dua kaedah untuk membayar fidyah. Yang pertama adalah kaedah gandaan fidyah dan kifarah mengikut tahun. Contohnya, sekiranya masuk tahun yang baru, dia masih lagi tidak mengqadakkan puasa tersebut. Contohnya 3 tahun dah berlalu, maka dia diwajibkan untuk menggandakan fidyah tersebut mengikut bilangan tahun yang telah lewat tersebut. Jadi yang kedua adalah tidak digandakan kadar pembayaran fidyah dan kafarah tersebut. Contohnya hanya berdasarkan tahun semasa sahaja, tidak perlu untuk menggandakan fidyah tersebut. Jadi ini adalah dua kaedah yang telah digunakan. Walau bagaimanapun adalah yang terbaik untuk kita membayar fidyah mengikut gandaan sekiranya kita ada melewatkan ataupun terlewat untuk mengqadakkan puasa tersebut sehingga berlalunya beberapa tahun. Contohnya sehingga 10 tahun, 5 tahun, 3 tahun dan sebagainya. Jadi di antara ini adalah sebenarnya adalah salah satu cara untuk kita menebus kembali hutang kita kepada Allah. Jadi di sini saya nak kongsikan juga apakah hikmah sekiranya kita membayar fidyah ataupun hikmah pensyariatan fidyah ini. Yang pertama adalah sebagai salah satu bentuk penebusan terhadap ketidaksempurnaan dalam melakukan satu ibadah yang menyebabkan pelakunya berdosa. Jadi hukum kita berpuasa adalah tetap diwajibkan ke atas setiap Muslim. Namun dalam ada beberapa keadaan yang kita diberikan rukhsah ataupun kelonggaran untuk tidak berpuasa pada hari tersebut. Namun inilah fidyah ini adalah satu cara untuk kita menebus kembali puasa yang telah ditinggalkan tersebut. Jadi yang kedua adalah sebagai jalan keluar yang disediakan oleh Islam bagi mereka yang menghadapi masalah dalam melakukan ibadah. Contohnya, sekiranya mengalami kesukaran yang amat dahsyat ataupun kesukaran yang tidak mampu untuk berpuasa, maka inilah jalannya, jalan penyelesaiannya iaitu dengan membayar fidyah. Dan yang ketiga adalah sebagai rukhsah ataupun keringanan bagi mereka yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara badaniah iaitu secara fizikal dengan menggantikannya dalam bentuk maliyah iaitu dengan bentuk harta. Jadi Islam bukanlah agama yang terlalu keras. Islam adalah agama yang rahmah kepada semua, yang mana Allah mensyariatkan fidyah ini supaya dapat memberi keringanan sekiranya seorang tersebut tidak mampu melakukan satu ibadah iaitu tidak mampu untuk berpuasa dari sudut fizikalnya, tidak mampu, maka dia boleh menggantikan ibadah tersebut dengan mengeluarkan harta iaitu dengan membayar fidyah. Kesimpulannya, melalui tajuk yang cuba saya kongsikan ini iaitu meninggalkan puasa setahun yang lepas, kita dapat fahami bahawa kewajipan untuk berpuasa adalah diwajibkan kepada setiap Muslim yang telah baligh. Namun demikian, sekiranya berlaku sebarang keuzuran ataupun perkara-perkara darurat yang terpaksa individu tersebut meninggalkan puasa, maka kita diwajibkan untuk menggantikan puasa tersebut. Dan sekiranya tidak mampu untuk menggantikan puasa tersebut, maka kita diwajibkan membayar fidyah mengikut ketetapan yang telah ditetapkan bagi setiap negeri di Malaysia. Jadi, sama-samalah kita melihat sekeliling kita, melihat diri kita, sekiranya kita ada puasa yang telah ditinggalkan ataupun ahli keluarga kita yang ada puasa yang telah ditinggalkan yang belum digantikan, maka diwajibkan kita untuk membayar fidyah. Jadi mudah-mudahan dengan cara kita membayar fidyah ini ataupun dengan cara kita menggantikan puasa tersebut, hidup kita diberkati di dunia dan juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.